Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali saya ucapkan kepada semua. Mungkin ada lagi satu dua orang yang belum masuk, tak apa, kita start dulu. So, tadi saya dah terangkan bahagian asas, okay? Dia punya struktur dia punya nama dia kan. Itu secara umum lah, dia punya background kenapa Elliott wave ni dia jadi macam tu kan, yang konsep fractal tu. Lepas tu berkaitan geometrical pattern dengan fractal dan sebagainya. Sekarang kita nak pergi lebih detail lagi, lebih kepada penerangan yang mendalam sedikit tentang Elliott wave. Right. So macam tadi saya ada sebut berkenaan dengan motif, impulsif, korektif, apa semua tu kan. Ini maksud dia. Motif, reason for doing something. Okay, dia menghasilkan physical or mechanical motion, pergerakan, menyebabkan sesuatu tu bergerak lah. Okay, reason untuk sesuatu tu bergerak. Impulsif, sama dengan kita punya impulse lah. Any move, apa saja pergerakan that goes in the direction of the trend is an impulse. Apa sahaja pergerakan yang mengikut trend, kita bagi sebagai impulse. Sudden strong desire to do something, impulse. Okay? Kehendak untuk melakukan sesuatu secara impulsif. Tiba-tiba ada desire, ada keinginan yang kuat. Contoh macam tiba-tiba rasa nak kentut. Berkentut macam tu. Itu kita punya impulse. Small amount of energy that move from one area to another. Kan? Tenaga yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Impulsive, in psychology, impulsivity, impulsiveness, tendency untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu tiba-tiba. Tiba-tiba rasa lapar, tiba-tiba nak makan, tiba-tiba gemuk. Macam tu. Displaying yang gemuk tu bukan tiba-tiba, dia adalah accumulative ataupun accumulation. Okay. Displaying behavior characteristic by little or no forethought, reflection and consideration. Diagonal, ini nanti saya tak sentuh lagi. So kita pergi balik kepada asas dia. So ini benda-benda ni nanti tuan pun boleh baca je lah dalam nota tu. Ini tak perlu penerangan. So tadi masa peringkat awal penerangan tadi saya bagi tahu secara umum kan. Ini lagi detail. Dia macam ni. Yang bahagian besar ni adalah impulse. Adalah motif. Silap. Yang besar ni adalah motif dia. Alright? Motif dia macam ni. Yang menghasilkan trend adalah motif. So, kalau kita tengok uptrend, apakah motif kepada uptrend? Motif dia nak naik. Itu motif dia. So, setiap pergerakan motif, dia akan ada impulsif. Impulsif ni, pergerakan-pergerakan kecil. Yang macam kita terangkan tadilah. Dia macam ni. Ni, impulse ni. Any movement that goes in the same direction, kita bagi sebagai impulse. Okay. Pergerakan-pergerakan kecil tersebut yang dinamakan sebagai impulse, dia ada kat sini lah. Ni impulse dia satu, impulse dia dua, impulse yang ketiga. Lepas tu, yang motif menaik ni, dalam jangka masa besar dia, ataupun time frame besar dia, generally motif menaik. Okay, motif menaik. Tapi dalam masa yang sama, dia pun ada corrective ataupun correction. So dalam satu wave yang besar dia akan ada 3 correction. 3 correction wave. So dalam satu motif wave menaik, okay, motif wave menaik, uptrend, dia akan ada satu correction. Saya buat warna lain lah, warna kuning lah. Satu correction, 2 correction dan 3 correction yang paling besar. Correction yang paling besar. 1, 2, 3. So, impulsif ada 5 wave di dalamnya. So, apa-apa wave yang ada 5, kiraan dia adalah impulsif wave. So, ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu lah. Okay. Tadi silap lah. Tadi A dia bukan ABC. Alright. Saya silap kira. Dia 1, 2, 3, 4, 5. Okay.
B ni barulah A, B, C. Alright, so minta maaf. Nanti tuan-puan betulkan balik. A 1, 2, 3, 4, 5. B A, B, C dan C adalah 1, 2, 3, 4, 5. So that's why A ni adalah impulse. A adalah impulse, C adalah impulse. Wave 1, wave 3 dan wave 5 adalah impulse dalam keadaan motif wave dia uptrend. Okay. So impulse akan di follow by ataupun dituruti dengan correction, iaitu wave 2, wave 3 dan wave B. Okay. 3. Alright. So setakat ni clear tak? Tadi ada silap sikit lah yang tadi awal-awal tadi tu kan. Dan ni silap ni sebenarnya. Okay? Ni. Ini betul yang awal-awal tadi. Ini pun betul juga. Wave yang kecil dia tu lah yang silap. Ni pun betul juga silap. Penerangan yang awal-awal tadi tu. Silap sikit. Alright. So boleh tak setakat ni? Saya tak boleh pergi laju sangat ni. Dia kena slow je. Nanti tuan-puan pening. Kalau faham tekan Y dalam grup tu. Dalam grup chat kita tu. Kalau tak faham tekan N ataupun X. Faham tak? Okay. Sekejap saya minum sekejap. Tuan-puan faham tak ni? Senyap je. Kalau kelas berdepan ni senang saya panggil je. Main. Lukis sikit. Tak, komen dalam grup tu. Dalam grup kelas kita. Dalam grup kelas. Kalau komen dalam grup klien tu orang pelik. Kenapa ada tiba-tiba ada komen kat grup klien. Kita mana ada buat live hari ni untuk grup klien. Alright. Okay, so sambung. Seterusnya. Ini ulangan lah, saya ulang balik. Impulsif, dia mesti ada 5 subwave. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So, kalau dalam trend besar dia, motif dia menaik. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya wave besar dia tu adalah impulsif wave lah. Okay, asalkan cukup 5 wave. Kalau korektif, dia mesti ada 3 subwave. ABC. Yang ni pun ABC. Okay. Dia wave A tu dia ada 5. A tu ada 5, C tu ada 5. So, dalam satu motif wave menaik, dia akan ada korektif wave menurun. Contoh ini adalah wave menaik. Dia kita bagi sebagai motif. Dia ada impulsive wave 1 yang menaik, 3 menaik, 5. Lepas tu yang ni adalah menurun sebab apa? Impulse dia untuk buat correction lah. Okay? Dia buat correction. So dia buat A, dia buat C. So tu impulsive way dia untuk buat correction. So dalam correction pun ada correction. So dalam correction wave ni, bahagian yang seterusnya ABC tu kan, dia ada correction juga. Nama dia adalah wave B. So wave B ni adalah wave yang ada 3 subwave yang kita bagi sebagai correction wave. Dia membuat correction di dalam correction wave. And then correction di dalam impulsive wave ataupun motif wave adalah wave 2 dan wave 4. Nanti kita pergi lebih detail lah apa karakteristik setiap wave tersebut. Alright, next. So insyaAllah kita kalau sempat habis ni, saya nak cuba habiskan pukul 12 ataupun mungkin 12 lebih sikit. Kalau sempat awal sikit, kita buat charting dekat chat lah. Senang. Boleh nampak. Tapi istilah-istilah ni tuan-puan kena faham. Kalau tak ingat, boleh check balik nota lah. Dalam satu wave impulsif akan ada 5 subwave. Okay, sebab tu saya selalu kira-kira tu kan. Kira wave tu kan. Inilah sebab dia. Dalam satu corrective wave akan ada 3 subwave. So corrective tu yang menurun. Alright. Okay, ini dia punya teori asas dia. Ini mungkin saya ingat saya tak payah go through satu-satu lah. Ini tuan-puan boleh baca lah.
Kita pergi yang lebih penting lagi. Alright. Okay, ini yang lebih penting. Dia punya struktur asas dia. Okay. Dalam motif wave, dia akan ada 5 wave. Setiap satu wave ada ciri-ciri dia. Alright. So, buat masa ni, kita cuba jangan terlampau menekankan berkenaan dengan corrective wave. Kita just nak fokus kepada impulsif. Impulsif ataupun motif. Sebab itu yang lebih penting sebenarnya dalam trading. Sebab kita nak berada di dalam trend. Kalau kita terlampau menekankan korektif, nanti kita pening. Macam saya ada seorang, saya ingat student yang pernah ikut kita punya discussion sebelum ni. Very brilliant student lah. Okay? Bijak sangat. Tapi terlampau teliti menyebabkan dia nak tahu dengan begitu detail sekali berkenaan dengan corrective wave. Saya dah bagi tahu jangan terlampau detailkan sangat berkenaan dengan corrective wave, nanti pening. Kita fokus yang benda yang lebih jelas dan lebih clear, iaitu dia punya main direction dia ataupun wave yang utama dia. So bila terlampau detail, korang akan loss untuk kiraan wave lah. Sebab correction wave terlampau banyak variety dia, jadi kita pening. So better kita fokus benda yang simple yang kita boleh tengok secara jelas dekat chart sahaja. Okay. Alright. So ini penerangan tadi. Wave 1, 3, 5, A dan C adalah impulsif. Wave 2, 3 dan B adalah korektif. Just nak bagi refresh balik. Sekiranya anda berada di wave kedua, keempat dan wave B, hendaklah berhati-hati kerana fasa korektif adalah fasa yang berisiko tinggi untuk loss. Berisiko besar. Wave B dan wave 4 dikatakan lebih berisiko daripada kesemua wave yang ada. Okay? Dia lebih complicated. Kerana struktur dia tak skema. So dia susah kita nak dapatkan pattern yang sama yang berulang-ulang payah. Alright, kadang-kadang dalam fasa correction akan ada fasa D dan E. Dia ada tambahan. Dia bukan setakat A, B, C, E. Dia akan ada tambahan lagi. Bukan setakat A, B, C. Dia akan ada D, E. D ada, E ada, kadang ada X, W, X, Y lagi. Itu cerita lain lah. Jadi saya cakap jangan fokus terlampau detail sangat kat situ. Alright, kadang-kadang dalam impulsive wave pun dia akan extend juga sebab trend terlampau kuat. Tapi kita boleh nampak bentuk dia lebih clear lah. Bentuk dia clear tapi dia panjang. So itu pun kita akan jumpa nanti dekat chart. Right? Terutama wave 3 ataupun wave 5. Right. So yang ni just ulangan je lah. Kita nampak 1, 2, 3, 4, 5 ABC. So 1, 3 dan 5 adalah impulsif. A dan C pun impulsif menurun. B adalah korektif. 2 dan 3 adalah korektif. Right? So dia punya subwave dia macam ni lah. Dalam setiap satu impulsif akan ada 5 subwave. Dalam setiap satu korektif akan ada 3 subwave. Right? Yang ni yang correction lah. Dia dah sampai, kalau korang tengok dekat sini. Kadang-kadang correction wave ni, kalau kita terlampau nak fokus sangat dekat correction wave, kita akan pening. Alright? Contoh macam wave 4 ni kan. Ini adalah wave 4 ni kan. Wave 4 ni dia ada A, B, C. Tapi dia tak berhenti sampai situ. Dia ada X, A, B, C, D. Lepas tu ada E lagi. So benda tu kita tak nak fokus yang tu. Kita just nak tengok dia punya 1, 2, 3, 4, 5 je. Cukup. Okay? Bukan 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C dia yang besar tu je. Itu dah cukup dah. Tak apa, nanti kita jumpa nanti dekat chat. Alright. Okay. Elliott wave normally kita tak guna dia secara bersendiri. Kita untuk peringkat asas boleh. Tapi untuk lebih detail, kita akan gabungkan penggunaannya dengan indikator. Okay, ada juga indikator-indikator yang kita nak gunakan. Nanti saya akan tunjuk jugalah. Okay, nanti. Hari ni lah lepas ni, habis teori-teori ni kita buat praktikal. So antara indikator yang paling sesuai untuk tuan-puan gabungkan ketika membuat bacaan pada chart adalah awesome oscillator. Mungkin saya boleh tunjuk lah dia macam ni.
Kita ambil contoh, saya ambil contoh yang paling simple. Kita ambil indeks FBM KLCI. Alright. So, yang ni kita nak tunjuk praktikal lah. Saya tutup dulu ni. Okay. Saya buang semua. Buang semua lukisan. Macam tu. Dan petunjuk pembuang. Petunjuk buang. Alright. So, kita pergi sedikit lah, glimpse lah. Saya tunjuk sedikit berkenaan dengan cara kita nak apply apa yang kita dah belajar tadi. Alright. So, ini adalah contoh uptrend. Ini adalah contoh uptrend. So, dekat trading view, dah ada dah dia punya tools untuk membuat wave. Tuan-tuan pergi ke sebelah kiri. Ni kalau tuan-tuan guna trading view lah. Kalau tuan-tuan guna yang lain-lain, saya tak pasti sangat. Tapi, basically boleh lukis je. Boleh lukis je dengan tangan, boleh. Lukis-lukis je tu je. Alright. Contoh Okay, kita buat wave dia. So, secara umumnya lah, saya lukis berbodoh je dulu. Bodoh-bodoh bukan maksudnya bodoh betul kan. Simple lah simple. Alright, so first, kita tahu kosong dia dekat mana kan. Nanti saya akan explain fasa ataupun langkah ataupun starting point yang paling penting sekali dalam kiraan wave adalah macam mana nak decide kosong dekat mana. Macam mana nak decide kosong dekat mana. Alright, nanti kejap lagi. Bila dah settle semua yang lain. So katakan dekat indeks ni FBM KLCI ni kita dah nampak dah kosong dekat situ. Macam mana saya boleh nampak nanti saya akan ceritakan. Okay? Jangan risau. Kalau saya lupa nak cerita, tuan-tuan tanya balik. Bila nak cerita? Cakap nak begitu. Alright, kosong dekat sini. So kita pun letaklah 1, 2, 3, 4, 5. Secara ringkasnya macam tu lah. Kita dah nampak pattern ni kan. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nampak tak? Kalau tuan-puan tengok secara pandangan mata kasar lah, lebih kurang saya ingat dah nampak dah kan. Saya tukar ni. Pergi kepada template full color candle. Baru nampak lagi jelas. Sekejap kita buat balik. Tapi saya buka 12 bulan dululah untuk tengok dia punya major wave dia. Kita ulang balik. Okay, kosong. 1, 2, 3, 4, 5. So, betul ke tak wave tu? Macam mana kita nak tahu wave tu betul ke tak? Itulah pentingnya subwave, ataupun wave kecil. So, kita dah masukkan wave 1. Kita dah masukkan wave 2. Kita masukkan wave 3, wave 4. Selamat. And then wave 5 kan? Betul ke? Cukup ke tak kiraan dia? So kita kira lah. Kita pun masukkan subwave dia. 1, 2, 3, 4, 5. Oh cukup. Cukup 5. Bila kita dah kira lah Lepas tu kita pun cuba buat wave 2 pula. A, B, C. Oh cukup. Macam tu. Contoh je lah Lepas tu kita pun buat balik. Wave 3 pula. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup lah 5 wave. Macam tu lah kan lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5. Sama lah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kita pun buat lah wave 5 pula. 1, 2, 3, 4, 5. Ni tak siap lagi lah. Okay. A, B, C. Tu. A, B, C. Dah habis. Okay. Habis dah kat situ. Alright. So dalam ni, dalam wave ni, sebenarnya ada lagi wave dia. Cuma dia kecil lah. Kalau tuan-puan nak lukis pun boleh.
1, 2, 3. Apa ni? Sekejap dia bermula daripada sini. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Saya pun apa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu lagi. So dia kecil lagi lah. Lagi kecil. So ini kalau buat conteng secara asas. Kalau dekat chat pula, okay, first tuan-puan decide dululah dekat mana dia punya lowest point dia. Kan lowest point dia dekat mana. So daripada lowest point tu kita decide dia punya wave dia. Okay, 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, macam tu lah lebih kurang kan. Lepas tu kita masukkan balik dia punya start wave dia. 1, 2, 3, 4, 5. So ni melengkapkan satu wave. Lepas tu dia ada ABC dia kan. A, B, C. Kita melengkapkan satu wave. Next kita buat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dia buat je sampai habis. Masukkan wave 5 dululah. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak mudah kan? Sebab tuan-puan dah tahu teori dia senang. Okay. So secara umumnya macam itulah cara untuk kita buat wave yang besar. Kalau sekiranya dia macam dah clear nampak dia punya uptrend dia. Okay. Alright. Itu contoh. Satu contoh untuk praktikal. Peringkat awal lah. Okay. Kita pergi balik kepada dia punya teori dia. Fibonacci extension dan retracement juga kita gunakan untuk prediction pergerakan harga yang boleh dicapai. Itu nanti saya tunjuk juga. Okay. Cara terbaik untuk mengenal pasti elliott wave dengan membaca wave dari time frame yang paling besar iaitu 12 bulan ataupun setahun. Baru pergi ke time frame yang lebih kecil. Contoh, kita dah buka time frame yang 12 bulan kan. Lepas tu kita kecilkanlah time frame. Kenapa? Apa tujuan kita kecilkan time frame? Untuk kita dapatkan ketepatan kiraan wave. So kita boleh tengok kiraan dia tu lebih tepat. Okay, contoh macam ni. Ni wave 3. Okay, ni wave 3 kan. So kita tahu dalam wave 3 ada 1, 2, 3, 4 dan 5 kan. Right, so bila kita kecilkan time frame, kita boleh nampak dah dia punya kiraan dia dan kita boleh tengok lebih detail lagi. So katakan kalau ni kita decide sebagai wave 3 kan. Cukup tak 5 subwave dalam wave 3 yang ini? So kita tengok 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. So bila cukup betul lah itu adalah wave 3. Lebih kurang lah macam tu kan. Sebab wave 3 ni antara wave yang paling kuat dia punya momentum dia. Right? Nanti kita pergi. Alright. Contoh sekiranya time frame terkecil anda adalah daily, anda boleh mulakan kajian menggunakan time frame yang lebih besar sama ada weekly ataupun monthly. Okay, monthly ataupun weekly. Tapi saya suggest start dengan time frame yang paling besar sekali yang ada lah. Mungkin yearly chart dulu. Lepas tu baru kecilkan 6 monthly, 3 monthly macam saya selalu buat lah. Okay. Alright. Sekiranya time frame terkecil anda 5 minit, anda boleh gunakan time frame daily, 4 hourly, 1 hourly, 30 minit. Barulah pergi ke 5 minit untuk dapatkan wave yang jelas. Okay. Boleh zoom in, zoom out untuk dapatkan gambaran yang lebih jelas dekat mana kita berada berdasarkan wave. And then jangan agak-agak sebab wave ni dia something yang very clear. Kita tak perlu agak-agak. Bila kita dah buat wave tu kita nampak. Alright. Okay. Macam mana nak start? Macam mana nak tahu bila wave tu start? Kadang-kadang kita nak decide tu nak start dekat mana tu untuk buat wave tu kan. Kita pening kan. Alright. Ini yang saya beritahu tadi lah. Dalam wave ada wave tu kan. Ni dia punya teori dia. Dalam wave tu ada wave tu tak perlu ulang lah. Sebab kita dah tahu. Dalam wave tu ada wave. Alright. Sebelum tu, sebelum saya sentuh balik soalan tadi macam mana kita nak start
kiraan wave tu, kita settle yang ni dulu. Dalam pasaran bull, kita ada beberapa bentuk yang common lah macam ni. Kadang-kadang wave 1 panjang, wave 3 pendek, tapi wave 5 lagi pendek. Okey, dalam keadaan bear market, wave 1 panjang, wave 3 pendek, wave 5 lagi pendek. Okey. And then kadang-kadang kita nampak wave 1 pendek je, wave 3 panjang, wave 5 pendek sikit. Kadang-kadang kita nampak wave 1, wave 3 panjang tapi wave 5 lagi panjang. Jadi kita nampak kadang-kadang extended sampai tak habis-habis dia punya kenaikan dia. Tapi ni jarang berlaku lah. Ni jarang berlaku. So normally yang selalu berlaku yang 1, 2, 3 ni lah yang kat atas ni. Okay. Itu adalah contoh common lah yang berlaku dekat kita punya pasaran lah. Alright. Sebagai contoh saya ambil contoh kita tengok counter lah. Yang nampak wave dia lebih clear. Macam neck gate ni clear kan. Kita buang. Kalau tuan-puan tengok neck gate ni, agak-agak lah dia wave berapa. Sekejap saya buka saya buka 12 bulan ataupun setahun. Agak-agak tuan-puan lah neck gate ni wave berapa untuk time frame besar dia. Wave 1 ke, wave 3 ke, wave 5. Jawab. Ini kita buat quiz. Tuan Nasir cakap 1, Tuan Masad cakap 1. Puan Umi cakap 1. Alright, rakan-rakan yang lain macam mana? Okey, Tuan MA cakap 1. Alright, untuk mengesahkan betul ke, kita kecilkan time frame. Kita kecilkan lagi time frame. Okey, macam ni saya buat satu-satu lah, step by step. Right. So kita beranggapan ini adalah 1 kan. Betul ke ni 1 ni? Kita buatlah dulu 1. Kita buat dulu 2, 3, 4, 5 kan. So kalau ni 1, dia sepatutnya ada 5 wave kat dalam dia kan. Tapi kita tak nampak lagi sebab dia baru ada 2 candle. Kalau wave 1 lengkap, baru terbentuknya wave 2. So kita kecilkan time frame. Ini saya tunjuk secara praktikalnya lah. Kita tengok 6 monthly chart pun kita tak nampak lagi dia ni wave 1 ke wave berapa kan. Kita kecilkan lagi time frame. And then kita cuba kira dia punya sub wave. Okay. 1, 2, 3. Ni mungkin dia nak turun lagi ni. Kat mana-mana lah, kat sini. Kita ambil kat situ dulu masih ada. So sepatutnya wave 1 dia akan habis dekat sini. So adakah ini wave 1? Betul lah, wave 1. Cuma wave 1 dia tak habis lagi. Dia baru 1, 2, 3, 4. Dia kena ada 1 lagi wave. Baru dia habis. Kalau kita kecilkan lagi time frame dia. Ni 1, 2, 3, 4. Sepatutnya dia akan naik sikit lagi lah. Alright. Ataupun sekejap. Kalau kat sini tak kena. Kalau saya letak kat sini dia tak kena. Kita baiki sikit. 1, 2, 3 ni tak macam tak kena. Dia kena macam yang tadi juga. Macam ni juga. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu. Alright. So sepatutnya itu wave 1 dia tapi tak lengkap lagi lah. Right. Kalau kita kecilkan lagi time frame, kita boleh nampak lebih besar. Dia macam itulah. Okay. Kenapa ini sampai sini? Kenapa wave 1 ni sampai sini? Sebab kita nak masukkan 5 subwave ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ni kalau weekly lah. Kenapa wave 2 sampai sini? Sebab kita nak masukkan dia punya wave dia. ABC. Sampai situ. Okay. ABC dia ataupun sampai sini pun boleh juga.
Lepas tu kenapa wave 3 dia kat sini? Sebab bila kita masukkan dia punya sub wave dia, dia akan jadi macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then ni dah habis ke belum? Saya ingat belum lagi. Dia akan jadi A, B, C. And then baru next. Barulah dia buat next wave 5. So adakah counter ni masih ada potensi dalam jangka masa panjang? Ada. Dalam jangka masa pendek, nak naik sikit lagi sebelum diturun balik. Sebab dia adalah correction wave 4. Ni wave 1, 2, 3, 4. Dia dalam wave 4 untuk time frame weekly. Tapi kalau dalam time frame monthly, wave 4 jugalah 1, 2, 3, 4. Tapi kalau lebih besar lagi, wave 1 pun tak habis lagi. Alright. Setakat ni nampak tak? Setakat ni tuan-puan nampak tak? Ni sebagai satu contoh je. Contoh dulu. Alright. Right, okay, contoh macam Mestron. Mestron, tuan-puan nampak Mestron. Wave berapa? Dia sedang buat wave berapa, Mestron? Wave 2, yes. Lagi-lagi? Rakan-rakan yang lain? Alright, jawab-jawab. Okay, betul. Wave 2. Alright, so kita masukkan dia punya wave dia. Dia seronok sebenarnya belajar wave ni kalau tuan-puan dah tahu. Ini baru sikit je ni, banyak lagi ni notan nak kena habiskan ni. Ada 157 slide, kita baru slide yang ke-48 je. Biasanya kelas select wave ni saya buat 2 hari. 1 hari full dan second day tu half day. Selalu macam tu. Tapi hari ni kita buat 2 session je, half day. Tapi kalau tak sempat saya tambah lagi 1 session lah. Kalau tak sempat, habis kita tambah lagi extension 1 lagi session untuk kita discuss balik, perkemaskan lagi mana kita tak faham lah. Alright. So rakan-rakan yang tercicir pada hari ini, yang tak sempat join pada hari ini, insyaAllah kita akan buat sesi ulangan nanti untuk session ketiga, tapi ringkasan dah lah. Mungkin tapi walaupun ringkasan, insyaAllah boleh lah catch up balik dengan apa yang tertinggal pada hari ini. Jangan risau sebab nanti saya akan bagi recording juga kan. Kita dah record ke belum ni ya? Record dah kan? Dah. Okay, lupa pula. Alright, so macam itulah. Okay, dalam pasaran saham especially, sabar itu duit. Kenapa? Kenapa sabar itu duit tuan-puan? Sebab sebagai contoh tengok macam Netgate ni kan. Kalau kita tak sabar kan, kita ingat dia dah macam dia dah nak turun dah. Tapi kalau kita sabar sikit je lagi, dia akan naik balik lebih tinggi. Itulah maksud kesabaran lah. Kalau kita setakat macam kita just sampai sini je lah, sampai sini je pap. Sampai sini kita pun bukan maksud saya macam katakan kita masuk kat sini, kita masuk kat sini. Lepas tu dia turun sikit. Kita tak sabar-sabar kan. Kita pun pergi jual masa dia turun tu. Lepas tu dia pun naik. Lepas tu dia turun, ya kita jual. Lepas tu dia pun naik lagi tinggi sebab wave dia tak lengkap lagi. Itu maksudnya sabar tu duit lah. Tapi yang penting kena tahulah tahap kesabaran tuan-puan macam mana. Kalau kesabaran tuan-puan macam counter, kita ambil contoh counter yang dah pecah. Kalau kesabaran macam ni memang kena sabar betul lah Ini memang tahap dewa lah. Macam CFM ni memang sakit jantung dah ni. That's why kena tahu betul kita berada dekat mana kalau macam ni. Macam ni memang tak visit apa ni, tak patut lah bagi kita dah tahu dah correction wave ni. Tak apa, itu nanti kita pergi peringkat praktikal nanti. Alright. So tapi nasihat saya, sabar tu memang betul-betul lah dalam pasaran saham ni kena sabar lah. Kalau kita tak sabar memang kita hilang cepat je duit. Ada 10,000 sekelip mata je hilang. Nanti kan kalau tuan-puan berminat lah mungkin dalam sesi tambahan, mungkin ini sesi pertama kan. Nanti sesi kedua saya akan
discuss berkenaan dengan short term. Yang ni yang sesi kedua. Saya akan discuss berkenaan dengan short term. Macam mana cara kita nak buat intraday menggunakan Elliott Wave berdasarkan ticker chart. Yang ni sesi kedua, mungkin besok pagi. Kalau tak dapat besok pagi, besok malam, atau tapi saya ingat besok pagi lah. Tapi nanti kita vote. Kita vote nanti akhir kelas. Siapa yang lebih ramai. Kalau contoh macam nak buat pagi lebih ramai berbanding dengan nak buat malam, kita buat pagi. Kalau malam lebih ramai, kita buat malam. Tak ada masalah. Okay. Right, so nanti saya akan ajar ni. Cara nak intraday. So intraday ni seronok. Dia lagi cepat. Tak perlu tunggu lama. Cuma risiko tu lagi tinggi lah. Okay. Risiko tu lagi tinggi. Nanti hari ke sesi kedua. Okay. Right, sebelum tu kita habiskan dululah kita punya teori-teori ni. Banyak ni teori ni nak habis. Alright, so ini bahagian yang educational sikit. Setiap wave di dalam Elliott Wave mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri yang telah dijelaskan oleh Ralph Nelson Elliott tadi sebagai panduan untuk kita kenal pasti wave mana tu wave apa kan. Dalam impulsif atau motif wave mempunyai ciri yang tersendiri dengan corrective wave. Ciri yang paling ketara adalah seperti yang kita dah discuss baru je tadi. Setiap setiap impulsif wave dia ada 5 subwave. Kalau corrective, dia ada 3 subwave. Alright, kalau tuan-puan terlepas yang tadi, saya ulang balik. Yang ni slide yang ke-50 kan? Okay, saya ulang balik. Dalam setiap impulsive wave, okay, dia akan ada 5 subwave. Contoh macam wave 1 yang besar, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dalam wave 3 yang besar, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dalam wave 5 yang besar, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Dalam wave 1 yang besar, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So dalam wave A, iaitu impulsive wave correction dalam motif menaik, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 juga. And then corrective C adalah impulsif kepada wave menaik. Walaupun dia correction, dia pun ada 1, 2, 3, 4, 5. So ciri-ciri impulsive wave dia ada 5. Manakala korektif dia ada 3. Ini secara umumnya lah. Okay? Tapi pasaran yang sebenar dia tidaklah ideal seperti mana teori. Kadang-kadang dia ada additional wave yang kita pelik. Macam kenapa ada terlebih ni wave ni? Tapi tak perlu risau lah. Tak perlu risau. Macam Tuhan jadikan, Allah jadikan manusia ni kan. Secara default settingnya, kita ada 2 biji mata. Kita ada 2 tangan. Kita ada 5 jari. Dan kita ada 2 kaki. Kaki pun ada 5 jari. Alright, secara default setting. Okay, default setting. Ada orang yang Tuhan jadikan, bila lahir-lahir je tak ada tangan. Mungkin tangan dia separuh. Ataupun tak ada langsung. Ataupun tangan ada, jari tak cukup. Ataupun mungkin lahir tak ada kaki. Tapi still dia manusia. Dia tak, martabat dia sebagai manusia tidak jatuh disebabkan dia tak cukup anggota. Dia still manusia kan. Still sebagai seorang manusia macam kita. Jadi martabat dia di sisi Tuhan, dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia masihlah manusia, hamba Allah. Dan yang menentukan dia ni level aras dia di sisi Tuhan adalah bukan fizikal dia. Okay? Adalah berapa banyak dia bertakwa lah, macam kita lah kan. Harta banyak ke apa semua kan tak kisah. Handsome ke tak handsome ke, gemuk ke kurus ke, tak kisah. Yang penting kita bertakwa ke tak. Itu yang Tuhan tengok. Tuhan tak tengok kita ni gemuk ke kurus ke. Kita lah kena jaga kan kesihatan badan kita kan, nak beribadat. Harta banyak mana Tuhan tak tengok. Kalau kita banyak infak, Tuhan akan tengok infak kita tu je. Alright. Tu dah pergi lain dah. Alright. So macam tu lah nak cerita. Alright, tu ulangan tadi . So dalam korektif dia akan ada 3 subwave. Nanti ada satu konsep yang penting saya nak sentuh tadi. Dalam ni.
Ini konsep yang penting untuk Elliott wave. Mana ni? Ini pun saya terlepas tadi nak cerita. Nanti kita besoklah kita cerita balik. Mana ni? Disebabkan slide ni banyak sangat, tak jumpa cari dah. Sekejap saya sedang mencari. Ni dia. Okey, ni. Ini dia tak ada dalam tafsir Quran lah. Tapi apa yang saya faham dah ada macam ni. Dalam surah Al-Syah. Alam Nashrah. Syah. Alam Nashrah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Sampai habis lah Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Oleh itu, tetapkanlah kepercayaanmu bahawa setiap sesuatu kesukaran akan disertai dengan kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesuatu tiap-tiap kesukaran akan disertai dengan kemudahan. Right, so basically dalam kehidupan kita lah, dalam kehidupan kita, sekurang-kurangnya lah kita akan diuji dalam kehidupan kita yang paling berat, level bottom, sampai kita macam mengadu balik kepada Tuhan lah, ya Allah bantulah. Paling bottom 2 kali lah sekurang-kurangnya Mungkin tuan-puan ingat, mungkin tuan-puan tak ingat lah, tapi sekurang-kurangnya 2 kali bottom level. Situasi yang sama juga berlaku dengan market. Dia bila naik ada correction, naik wave 2, naik balik lagi tinggi, correction balik wave 4, naik lagi tinggi, barulah betul-betul major correction, barulah wave baru. Mesti itulah lebih kurang So itu apa yang saya faham lah, tapi bukan tafsir Quran lah. Salah mentafsir Quran kalau ikut kalau tak ada sumber rujukan yang betul. Kemudian apabila telah selesai daripada satu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain, dan kepada Tuhanmu sajalah engkau memohon agar engkau apa yang engkau gemar dan ingini. Alright, so kita sambung balik dia punya teori dia ni. Teori ni kadang pening juga. Mana dah tadi? Okey, yang ni dah selesai. Right, so kadang-kadang kita tengok wave 3 dia sepatutnya lebih panjang daripada semua wave yang ada. Ini dia punya teori dia. Okay? Dia punya teori dia. Wave 3 dia sepatutnya adalah wave yang paling kuat sekali dalam wave mana-mana wave lah. Sebagai contoh macam kita tengok FBMK LCI Index. Wave 3 sepatutnya dia paling kuat. Dia paling kuat. Wave 3 ni kan. Okey, bila kita besarkan kita nampak. Wave 3 ni sepatutnya dia paling kuat. Tapi kadang-kadang boleh jadi ni wave 3. Wave 5 pun kadang-kadang wave 5 boleh mengatasi kepanjangan wave 3. Ataupun kadang-kadang wave 1 pun boleh jadi lebih panjang daripada wave 3. Tapi dia ada syarat dia lah. Dia punya syarat dia macam ni. Sekiranya wave 1 atau wave 5 lebih panjang daripada wave 3, salah satu mesti lebih pendek daripada yang wave 3.
Cuma wave 3 dia tak boleh jadi yang terpaling pendek antara kesemuanya. Kalau wave 1 lebih panjang daripada wave 3, wave 5 mesti lebih pendek. Tapi kalau wave 5 lebih panjang daripada wave 3, wave 1 mesti lebih pendek. Dia macam tu je. So, syarat dia wave 3 dia tak nak mengalah. Walaupun dia jadi pendek, tapi mesti ada seorang lagi yang lebih pendek daripada dia. Dia tak nak kalah. Right? Okay. Wave 1, saya dah buat penerangan dalam ni. Dia punya ciri-ciri dia. Alright. Ini adalah penerangan wave 1/1. Alright. So wave 1 adalah permulaan kepada pembentukan trend. Tapi wave 1 dia bukanlah penentu kepada trend. Cuba teka, wave mana yang menentukan trend? Saya tengok jawapan tuan-puan. Cuba teka, wave mana yang menentukan trend? Cepat tuan-puan. Okey. Lagi-lagi? Baru Tuan Adenan, Puan Umi, Tuan Masad. Okey, lagi? Tuan Farizan, Tuan Aizam, Tuan Adenan, lagi. Tuan MA, Tuan Alif, Tuan Khairul. Tuan Abdullah, Tuan Nasar, Tuan Ibrahim, Tuan Muhammad. Ada jawapan? Alright, so dia macam ni. Yang menentukan trend adalah wave 2. Kenapa? Sebab kalau wave 2 break, dia patah. Dia patah trend. Alright. Kalau wave 2 break, dia patah trend. Okay, dia macam ni. Saya ambil satu paparan kosong. Saya paparan kosong macam ni. Sebab tu dalam saya punya slide banyak kosong sebab saya nak melukis. Okey, contoh katakan ni kosong, 1 naik kan. 2 dia putus pula. 3, 4, 5 kan. 2 dan 3. Kalau wave 2 ni tak break. Dia tak break. Lepas tu dia pun buat higher high, higher low, higher high. So wave 2 tak break. Most probably dia akan buat wave 3. Alright. Dia menentukan. Tapi kalau wave 1 tiba-tiba wave 2 break. Wave 2 break ke bawah. Dia dah tak jadi uptrend lah. Dia jadi apa? Kosong ni dah tak kira. 1 ni dah tak kira. Sini akan jadi kosong balik. Sini akan jadi 1 dan dia akan naik buat 2 kat sini. 3 turun bawah. Alright. Macam tu. So sama juga dengan downtrend. Kita tengok downtrend. 0, 1, 2. Okey. Dia buat wave 1. Kita pun lukislah dia punya support resistance je kan. So tiba-tiba wave 2 naik, melepasi garisan kosong ni, melepasi. So sini kosong ni dah tak boleh kira dah. Dia sini akan jadi kosong, yang 1 ni akan jadi kosong, sini akan jadi 1. Sepatutnya ni adalah 2. 2 sepatutnya sampai sini je. Tapi dia naik, melepasi ni. So 2 ni dah tak valid, dia jadi 1. So dia akan buat 2 yang baik, 2 yang baru. Sepatutnya 2 yang baru ni dia tak akan pergi bawah daripada kosong yang barulah. Okay, then dia akan buat 3. 3 ni dia mengesahkan, tapi 2 yang menentukan. Okay? 3 mengesahkan, 2 menentukan. Tapi kita boleh mengesahkan lebih awal dengan higher high, higher low, higher high, higher low. Kalau dia dah buat higher high, higher low, higher high, higher low tu, kita dah boleh mengesahkan lah sebenarnya. Tapi cara yang paling mudah adalah kita kira dia punya subwave dia lah. Kalau dia dah A, B, C, kita dah boleh standby. Dia dah try nak patah. Bukan nak patah, nak habis. Alright, sebagai contoh saya ada ternampak hari tu ada klien beli
Toyo Van. Saya tunjuk Saya tahu siapa tapi saya tak nak sebut nama. Minta maaf lah ya. Saya buat contoh saya buat contoh. Minta maaf banyak, saya nak buat contoh je. Alright. Kita ambil contoh. Contoh Toyo Van. Alright. Okay, kita tengok Toyo Van. Ini untuk dia punya time frame dia. Tiga cat lah kita panggil. Tiga cat. 0, 1, 2 dibuat 3. Tapi 3 dia tak tinggi lah. 4 dan 5 lah. 5 pun tak habis sampai sini je. Alright. So, dia starting dia dah cantik dah. So, kita dah nampak lah. So, kita pun buat lah dia punya channel dia kan. Dia pun break channel. So, bila dia break channel, dia pun buat wave 3. 1, 2, 3, 4, 5. Macam tu kan. So, ni adalah wave 1. Wave 1, 2, 3, 4, 5. Ni wave 1. Lepas tu dia pun buat wave 2. A, B, C. Dia buat wave 2, A, B, C. Dan kita tahu dia akan buat wave 3. So, kita tahu dia akan buat wave 3 tinggi sikit. So, apa yang kita kena standby lah kalau sekiranya tuan-puan nak entry dan sebagainya. Kita kena cari mana tempat yang paling sesuai untuk dapatkan beberapa bit lah. Kita tak akan masuk di puncak wave 1. Sebab kalau kita masuk di puncak wave 1, kita ambil yang paling tinggi. Normally kita tunggu sampai wave 2 dia selesai. Kalau wave 2 dia tak selesai, kita jangan beli. Kadang-kadang wave 2 dia turun. Dia break kosong. Kalau dah break kosong ni kalau dah break, bye-bye lah. Okay? Make sure dia punya low tu tak break kosong. Tapi make sure lengkap dah wave dia, ABC. Tapi better tuan-puan expect ABCDE lah. Kalau dah mula ada high, low, higher high, higher low. Lepas tu dia akan buat higher high lagi lah. Tapi dia normally wave 3 akan habis lah. Ya? Itu secara ringkas salah satu penerangan untuk short term traders yang nanti sesi kedua. Faham tak? Dapat sikit tak? Ada lagi banyak lagi kriteria lain yang kita perlu ambil berat. Nanti saya cerita. Okay, wave 1 ramai yang rasa ni peluang sebab dia baru nak start je trend, tapi tak sebenarnya. Dia baru nak starting je. Dia akan ada wave 2 lepas tu. So jangan terlampau kalut sangat. Macam tu. Untuk major wave lah. Okay. Sebab tu kalau IPO lah kalau IPO contoh macam NE. Hari tu NE kan. Baru IPO je kan. Okay, kita ambil contoh Zantac lah. Tengok Zantac apa jadi. Tu tengok. Dia break Dia break dia punya support dia. Dia break support dia. So, kalau tengok yang menentukan dia punya wave dia, wave 2. So sekarang kalau kita tengok major wave dia kan, ini adalah projection lama dia. Wave 1 dia, kita expect wave 1 dia naik sampai sini. Tapi dia buat habis awal. Jadi habis awal. So dia pun buat wave 2 ke bawah. So bila berlakunya wave 2 ke bawah macam ni, dan dia dah break, so wave dia bermula daripada sini lah, 0, 1, 2, 3, 4, 5 lah. So wave 2 ni lah yang menentukan hala tuju dia seterusnya. Sebab bila dah break 0 ni, habis dah lah. Satu yang baru, satu yang lama ni kan. Ni satu yang lama, sepatutnya 1, 2 kita expect sampai sini-sini je lah, lebih kurang. Mungkin bawah sikit. Sepatutnya dia kena naik buat 3, 4 dan 5, tapi dia break. Bila break, habis. End of story. Macam itulah. Okay. That's why kena sentiasa perhatikan time frame besar dia lah. Okay. Alright. Setakat tu okay. Untuk wave 1 ni, kita ingat dia macam, dia adalah penentu kan. Actually wave 2 yang menentukan dalam jangka masa panjang lah. Okay. Alright. Okay. Nanti yang ni tuan-puan boleh baca lah
akan diikuti oleh wave 2. Dia ada 5 subwave. Alright. Kebiasaannya wave 2 correction tidak melepasi 61.8 Fibonacci retracement. Dia tak melepasi. Ataupun 72 danger zone. Kalau melepasi, wave 2 akan jadi wave bearish lah. Dia akan menentukan ya, correction tu memang betul-betul nak buat correction, nak tukar trend. Alright. Kadang-kadang wave 1 boleh jadi lebih panjang daripada wave 3. Ini ciri-ciri dia lah tak ingat pun tak apa. Yang penting kita tahu itu adalah wave 1. Wave 2 boleh retrace banyak sehingga profit kita berkurang. Dia kadang-kadang boleh retrace sampai 100%, lepas tu dia rebound balik. Itu yang paling pelik sekali lah. Okay. Selalunya berakhir dengan volume yang rendah dan kurang volatile. Kalau kita tengok wave 2, volume dia tak banyak sangat. Tengok. Ini wave 1 kan volume besar. Wave 2, volume dia tak banyak. Tapi dia break lah. Yang dia break ni maksudnya patah dah lah trend dia. Okay. Okay. Kita tengok kat sini ya. Wave 1 volume besar. Bila masuk wave 2, volume dia kecil je. Wave 3 mula meningkat sikit. Wave 4 pun kecil je macam tu kan. Tapi wave 1 yang antara volume yang besar lah sebab dia starting. Normally wave 3 lah yang paling besar sekali kan. Tapi wave 1 pun volume dia besar. Macam ni, wave 1 dia besar. Volume starting dia. Tapi wave 2 dia kecil je volume dia kan. So dia nak buat wave 3 dah lepas ni. Tapi belum kira betul-betul lagi lah. Nanti saya kena kira balik. Betul-betul dia punya kiraan wave dia. Alright. So, kenapa wave 2 penting? Sebab dia yang menentukan titik kosong. Dia menentukan titik kosong. Dia macam ni. Macam yang saya buat tadi lah. Zero tu kan, titik kosong tu ditentukan oleh wave 2. Kita ambil contoh. Contoh. Katakan kita starting kosong kat sini. Dia pun naik. Buat satu kan. Wave 2 pun turun. Ini dia punya line. Garisan zero lah Saya lihat. Zero ataupun garisan kosong. Tiba-tiba wave 2 berhenti sampai sini. Dia dah cukup dah ABC dia. Lepas tu dia naik. So ini confirm uptrend dah lah. Okay, dah confirm dah. So ini skema lah. Ini yang skema. Tapi kadang-kadang wave 2 turun. Okay, saya nak buat dia turun. Kita buat ni dulu lah. Dia turun sampai dia ada 3 keadaan 4. Dia boleh pergi kepada 61.8 Fibonacci, and then boleh pergi kepada 72, and then boleh pergi kepada 100% retracement. Kalau dah break bawah tu habis lah. Habis dah lah. Kalau break kosong kira habis dah lah. Kalau break kosong ni dah tak jadi kosong dah. Satu ni akan ambil peranan kosong. So sini dia akan rebound. Dia akan jadi 1. So 2. Dan kita buat balik dia punya garisan kosong. Kalau dia naik juga melepasi dan benda ni banyak kali juga berlaku, dia 2 kali dia break. Dia peringkat awal dia macam sideways sikit lah Kosong ni terbatal. Dia akan jadi kosong yang baru. 1 kat sini. So dia akan buat 2, 3. So that's why unpredictable kecuali kita kira betul lah wave dia. Dan kita tengok dia punya long term pergerakan wave dia long term lah macam tu lah. So make sure kiraan subwave dia cukup lah. Kalau wave 2 ni tiba-tiba dia melebih kan. Macam nak lebih dah. Tiba-tiba jadi 5. So maksudnya dia bukan wave 2 lah. Dia wave 1 lah. Lebih kurang lah macam tu lebih kurang. So jangan pening-pening. Jangan pening-pening dulu. Kita habiskan dulu nota. Alright. 50 hingga 61% lah normally dia akan retrace. Nanti kita akan tengok gambar dia lagi jelas. Alright. So satu lagi yang penting untuk wave 2. Satu lagi yang penting untuk wave 2. Dia ada satu set of rules yang ditentukan oleh pengkaji-pengkaji elite wave lah. Okay. Kalau sekiranya kosong
1, 2, 3, 4, 5. ABC. Dia ada dua correction wave kan? Wave 2 dan wave 4. Kalau maksud dia simple, dia ada ABC je. ABC habis. Kalau wave 2 simple, wave 4 dia akan jadi complex. So dia akan jadi A, B, C, D, E, F, G. dia akan jadi kompleks. Alright. Selalu kita nampak macam tu lah. Okay, selalu kita nampak macam tu lah. So benda ni dipanggil sebagai alternate rules. Kalau wave 2 dia kompleks, 0, 1, 2, lepas tu dia buat 3, 4, 5. 4 dia akan jadi 3 tak boleh lah macam tu. Sekejap saya buang semua lah. Buat baru. 0 dia sentiasa duduk kat atas garisan lah. 2, 3, 4, 5. 3, 4. So ni 2. So 2 ni dah ada A, B, C, X, Y, D, E, F lah, semua number yang ada kat dunia lah. Lepas tu ABC, apa ni? ABC je. Kat sini ABC je. So kalau wave 2 kompleks, wave 4 dia akan jadi simple. Nanti kita masuk tajuk bab correction. Lepas ni kita masuk tajuk bab correction. 9 orang daripada 20. Alright. Mana pergi rakan-rakan yang lain ni? Alright, so okay. Ini adalah normal range of retracement untuk wave 2. So kalau kita tengok Fibonacci, normally dia antara 50 hingga 61%. Kalau dekat sini, kalau tuan-puan tak nampak sangat lah, saya buat macam ni. Yang normal punya retracement bahagian ni sebanyak 73%. Wave 2 retrace level 50 hingga 61%. Yang retrace sampai 100% adalah 15% daripada keseluruhan retracement, chart-chart yang retrace. Yang retrace sampai 38% hanya ada 12%. So normalnya 50 sampai 61%, ataupun boleh jadi sampai 72. Tapi 72 termasuk dalam ni jugalah, 72 kan. Right. So wave 1 retrace ke wave 2 di antara 50 hingga 61%, sebanyak 73%. Faham tak? Tuan-puan boleh follow. Kalau boleh follow tekan Y, kalau tak boleh follow tekan X. Right. Okay. So inilah dia punya ni ratio dia. Paling tinggi 50 sampai 61.8%. Kalau dah break 61.8%, dia akan masuk dalam kategori rare. Kategori rare lah, 15%. Kita ambil contoh. KGTS ni. Kita buang semua lukisan. Cuba kita masukkan Fibonacci dia. Ini dah advance sebenarnya. Fibonacci ni kat belakang-belakang ni sebenarnya. Bawah-bawah ni kan. Sebab ciri-ciri pun tak habis lagi cover kan. Tapi tak apa. Saya ni jumble lah. Kita campur je lah. Mudah sikit nak faham kan. Alright, so kita buat wave dulu. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Kita buat dulu wave. So kita tanda dulu dia punya kosong dekat sini. Macam mana nak dapatkan kosong ni kan? Kalau carta yearly chart, yang bermula paling bawah tu lah kosong. Dia sama je lah dengan 3 chart. Permulaan dia tu kosong. Permulaan dia tu kosong. Dia macam ni kan.
Ambil contoh saya ambil contoh ni. Permulaan yang mula-mula start tu adalah kosong. Kalau macam contoh Toyovan ni, kosong dia kat sini. Lepas tu dia buat 1. Lepas tu 2 ni sepatutnya lebih rendah lah daripada kosong sebab ni kosong dia kan. Tapi dia break. Bila dia break 2 ni, kosong ni dah tak boleh pakai. 1 ni pun dah tak boleh pakai. Kosong dia kat sini lah. Alright. So bila kosong dekat sini dia akan melengkapkan dia punya subwave dia. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia buat 2. Dia buat 2. 1, 2, ABC. ABC. Lepas tu dia naik buat high-high ni kan. So maksudnya 2 habis kat sini lah. Ni habis lah 2 kat situ. So bila dah habis 2, tuan-puan boleh decide lah sebab dia nak buat 3 dah. Normally 3 akan berlaku jam 3. Tu kita nanti next session next. So apa yang saya nak cerita yang ni je. Yang depan ni Saya nak cerita yang depan ni je. Okay, bila kosong dah, bila 2 dah melepasi kosong yang baru terbentuk. So kosong dekat sini lah. So ini adalah 1 dah lah. Dan wave ni jadi 1. Sama juga dengan apa yang saya nak beritahu tadi. Saya just nak bagi tahu macam mana dapatkan kosong tu je lah. Itulah tu. Nak dapatkan kosong, yang paling awal starting tu dia kosong. Jangan pergi yang tengok daily. Kalau tuan-tuan tengok daily, mana kosong? Nampak jugalah yang paling awal lah. Kalau tengok daily, boleh juga. Kosong dia kat sini, kosong. Dia kosong dia kat sini, kosong. Dia naik, lepas tu dia turun, dia break kan. Okay, kita tengok Kalau macam ni, saya just nak bagi tuan-puan faham cara nak dapatkan kosong, baru kita tengok yang Fibonacci tadi. Actually saya semalam saya tak dapat tidur. Dekat nak subuh tu baru tertidur sekejap. Pagi tadi bangun dah pening kepala. Lepas tu saya rasakan macam otak saya macam tak berapa center sikit. Dia macam banyak benda yang kita nak fikirkan dia macam berterabur. So minta maaf lah kalau sekiranya saya punya penerangan jadi pelik sikit. Alright. So kosong dia start kat sini. Kosong. Dia starting dia. Okay? Starting permulaan IPO dia start dengan kosong. Okay, kosong. Dia start kat sini. Okay. Payahnya nak dapat. Tu. Kosong. So dia naik. Naik atas buat 1. Tapi break. Tiba-tiba break ke bawah. Ini 2 kan. Tapi bila 2 ni break kosong ni. So kosong ni dah tak boleh kira. Kosong ni kosong akan jadi kat sini. 2 kat sini. Sepatutnya dia akan buat macam ni. Sepatutnya. Tapi tiba-tiba dia jump. So kosong ni. Kosong yang baru dah dekat sini. 1 dekat sini kan. Tiba-tiba 2. Alright, 2. Kita buat yang baru. 1, 2. 2 melepasi kosong yang baru. Ni kosong yang baru. Okay. Ni 1. 2 ni yang baru melepasi kosong yang baru. So kosong ni 1 ni dah tak boleh kira. Dia akan jadi kosong dekat sini. So yang paling bawah ni, itulah kosong dia. Dia tak semudah yang kita lukis-lukis je lah. Kosong, kat mana-mana je lah kosong. Sekati kau lah nak letak kat mana, tak boleh. Kita kena kira sikit. Dia punya perang yang berlaku, di perebutan kuasa di antara satu dengan 2 tu, yang menentukan kosong dekat mana. Okay? So kosong dekat sini lah. So satunya dekat atas-atas ni lah. Sebab dia kena lengkapkan wave dia. 1, 2, 3, 4, 5. So 1 dekat atas ni. Macam itulah lebih kurang. Okay. Tapi kalau dia besar sangat macam ni, kalau macam banyak sangat dia punya candle, kita kecilkan je lah. Okay. Kita boleh kira lah betul-betul kan. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Itu dah habis dah. Cukup dah lah 5. So sekarang ni dia wave 2 lah. Kan. Wave 2. Ambil sini pun boleh. 1, 2. ABC. Dia sepatutnya lagi rendah lah.
Tapi sebab dia tak jadi lagi rendah, so saya expect dia dah nak habis dah lah. Maksudnya wave 2 ni dah nak habis. So dia akan buat wave 3 lah lepas ni. Okay. So apa yang saya nak tunjuk tadi, kita nak tengok dekat mana Fibonacci dia. Okay, dekat mana Fibonacci dia. Alright. So bila tuan-puan dah faham cara nak dapatkan kosong, cara nak fill in dia punya sub wave dia, and then nak baca chart dia, nak decide dekat mana wave 2 berhenti. So kita pun ambil lah Fibonacci ni. Okay, dekat sini kan, dekat anjakan Fibonacci, kalau bahasa English dia dipanggil Fibonacci retracement lah. Okay. Tarik daripada bawah naik ke atas. Make sure kosong dia dekat atas. Okay, tengok ah. Kalau tuan-puan tengok dekat sini kan, kosong dia ni dekat atas. Alright. So untuk dapatkan kosong dia dekat atas, tarik dari bawah lah. Point 0 ni. Dia punya 0 dia kosong. Point kosong dia tu. Tarik dari bawah ke atas sampai wave 1. Okay, tarik daripada kosong ke wave 1. Kenapa kita ambil wave 1 dekat sini? Sebab kita dah buat wave dia kan. So dah lengkap dah dia punya 5 wave. Itulah tu. Wave 1 dekat situ lah. Macam tu. Alright. So kita tengoklah Fibonacci retracement dia sampai mana. Kebetulan ini bukan saya plan awal lah. Kita just pick dia mana-mana counter ni kan. Level retracement dia dekat sini. Kalau tengok tuan-puan perasan, level dia 50 hingga 61.8. Betul lah tu. Okay, tu. Macam mana saya nak letak nombor dia dekat sebelah sini? Tak boleh kot. Tak apalah. Tak apalah, tuan-puan nampak lah ni. Ni 61 apa ni? 50 sampai 61.8. Nampak tak? Tuan-puan nampak tak? Okey. Kosong adalah lowest point, yes, betul. Tapi nak dapatkan lowest point tu kena berebut tahta dulu. Kena berebut tahta untuk duduk paling bawah. Alright, macam tu. Okay. So habis wave 2. Kita ada wave 3, wave 4, wave 5 dengan correction wave lagi. Panjang lagi cerita. Saya tekak saya dah kering sikit. Boleh tak kalau kita berehat sekejap dalam 15 ke 10 minit. Kita rehat sekejap. Kita sambung balik dalam pukul 11.45 sampai habis lah. Sampai last. Okay. Lepas tu kita sambung, lepas habis tu nanti session kedua pula. Nanti saya akan buat voting. Kita nak buat pagi atau malam tu ya, untuk session kedua. Alright, so saya tutup dulu. Nanti kita sambung sekejap lagi. Nanti saya akan buat open balik. Alright. Assalamualaikum.